Assalamualaikum dan apa khabar semua. Video kali ini agak special kerana Dr. Hafzan, pensyarah nutrition dan dietetik USM, telah request Aizat untuk buat video tentang macam mana Aizat edit video dan juga gambar. At first agak pelik sedikit, kemudian Aizat realise sepanjang pembelajaran degree banyak saja assignment yang menggunakan video dan juga gambar, terutamanya infografik dan juga poster. Dan dengan situasi sekarang ni, ramai student yang berada di rumah dan banyak assignment yang melibatkan video dan gambar. So, untuk video ni seperti yang di request oleh Dr. Hafzan, Aizat nak tunjuk macam mana proses Aizat buat video dan juga gambar. Untuk video Aizat pakai program Vegas Pro, dan untuk gambar Aizat pakai Photoshop yang memang popular dan menjadi gold standard untuk edit gambar. Dan selain itu, kalau anda mempunyai kemahiran dalam multimedia, apabila ada assignment group yang melibatkan video ataupun gambar, memang anda akan menjadi pilihan classmate. Okay, bukan itu saja. Apabila ada program dan juga aktiviti selepas COVID nanti, anda akan lebih mudah untuk menjadi AJK Multimedia. Okay, disclaimer, Aizat bukanlah seorang yang profesional. Aizat tidak belajar edit video dan gambar ni secara formal. Semuanya belajar dengan sendiri melalui tutorial di YouTube, Google dan juga pertolongan rakan-rakan, terutamanya Photoshop. So, tanpa berlengah masa lagi, jom kita start. So, yang ni Aizat pakai Vegas Pro 17. Okay, ini adalah interface Vegas Pro 17. Tak kisah anda pakai version apa pun, semuanya lebih kurang sama. Dan bagi Aizat, interface dia walaupun nampak menakutkan tetapi agak simple, terutamanya kalau anda ingin buat assignment yang simple. So, untuk ambil video, anda just boleh drag and drop ataupun tekan open ni. So, paling simple drag and drop lah. Okay, ini adalah sample video. Okay. Right, so apa yang anda akan dapati untuk bukan saja video editing dan juga photo editing adalah konsep layer. Okay. Dan ini satu video tadi telah dibahagikan kepada dia punya video dan juga audio. So, rakaman ni agak panjang. So, apa yang anda boleh buat adalah trim. Simple saja, ambil klik di hujung dan boleh drag untuk pendekkan ataupun boleh tekan button S untuk split. Okay, dia dah pecah dah. Okay, boleh tekan S banyak kali, dan part mana yang anda tak perlukan boleh sahaja delete. Okay, tekan D, right click delete ataupun right click tekan D. So, layer gambar ni anda boleh tambah efek seperti, okay, kita tambah sedikit brightness dan kontras ke, anda kata anda nak adjust. So, dan ini dia punya player dia. Okay, kita kembalikan kepada sini supaya anda boleh nampak pada preview ni. Dan kita boleh adjust. Okay, brightness banyak mana, kontras, okay, gelap sangat, nak cerahkan sikit. Okay, nice. Okay, banyak lagi yang boleh kita tambah seperti color balance. Okay, ini semua anda boleh check dengan sendiri, tapi untuk video yang basic, sekadar adjust brightness dan kontras pun sudah memadai. Kalau nak tambah video yang lain, boleh sahaja drag and drop juga. Okay, seperti tadi boleh trim. Okay, anda nak part mana, dan anda kata anda nak buat transition, okay, jogging. Okay, just boleh drag. Kalau dia play ni, anda nampak dia cut agak kasar. So, nak bagi smoothkan dia, anda boleh transition. Simple sahaja bagi dia overlap ataupun bertindih. Senaman mungkin. So, ini nampaknya 2 saat akan berlaku. Okay, berat badannya berlebihan macam tu. Dan kalau anda nak tambah efek, pergi ke bahagian transition dan anda boleh tengok ada banyak efek yang anda boleh tambah. Ikut mana yang anda nak, yang mana anda suka. Okay, kita tambah ni lah. Mungkin anda terfikir jogging, berat badan yang berlebihan. Okay, so selalu kalau orang buat assignment, maybe nak buat ada infografik ataupun gambar yang muncul
di atas video anda bagi dia overlap. Dan antara cara paling mudah, anda boleh ambil saja yang apa anda nak tu di Google Image. Okay, so contohnya Aizat nak bercakap tentang kucing. So kucing. Okay, yang ni. Right, simple, just save. Okay, minimize dan okay. Macam Aizat cakap tadi, konsep dia pakai layer. So kalau Aizat nak letak something di atas video ni, Aizat kena add video track. So ada video di atas ni. So kadang-kadang dia akan utamakan yang lebih atas. Andai kata video ni berada di atas gambar kucing yang kecil ni, of course dia tak akan nampak, melainkan Aizat kurangkan dia punya opacity. Okay. So untuk nak ada overlay gambar kucing ni, anda boleh sahaja pergi ke pan and crop. Okay, ada button atas ni. First kita match output aspect. Okay, dan kita boleh adjust dan letak di tepi ni. Kat mana anda nak dia muncul, okay, semuanya berdasarkan timeline ni lah. Apa khabar semua? Coach Aizat di sini. Anda nak start di sini, tekan enter untuk pause dan drag ke point tersebut. Assalamualaikum, apa khabar semua? Coach Aizat di sini. Anda nak sampai di sini sahaja. Okey. Sekali lagi tekan enter dan boleh pendekkan dia. Okey, dia akan automatic snap kepada anda punya pointer ni lah. Okay, dan antara salah satu lagi kegunaan untuk student adalah untuk menambahkan subtitle. So, pergi ke media generator untuk kita generatekan kita punya teks. Boleh pilih title and text. So, sekali lagi macam saya cakap, nak tambah lagi satu elemen, anda perlu tambah lagi satu layer. So, kita tambah lagi satu layer video dan kita drag and drop punya teks. So, akan keluar macam ni. So untuk subtitle kita nak dia punya font size yang kecil, ambil dalam 14. So letak di bawah ni. Dan nampak macam kurang jelas teks putih ni, anda boleh je tukar color ataupun kita tambah efek outline dan juga shadow. Okay, outline ni garisan luar dia, kita nak warna hitam. So kita ambil outline hitam, dan kalau kita nak tambah shadow, okay, shadow enable, okay, dah nampak di situ. So ini satu test sahaja. Okay, Aizat akan ikut kepada audio ni lah. So anda boleh berpandukan wave audio bawah ni untuk tentukan mana subtitle yang anda nak tambah. Contoh kat sini, Assalamualaikum, apa khabar semua? So Aizat just nak letakkan subtitle kepada itulah, Assalamualaikum, apa khabar semua. So adjust dia punya panjang dia, make sure sama dengan time waktu kita cakap, and then edit tambahlah. Okay. So boleh adjust kedudukan subtitle. Assalamualaikum, apa khabar semua? Coach Aizat. So untuk next perkataan, kita boleh saja menyusahkan diri dengan drag and drop perkataan baru, ataupun kita boleh copy dan paste yang ni. Okay, Ctrl C, Ctrl V. So anda nampak dia kata create new copy. Okay, tekan OK. Dan ini adalah copy yang baru, dan anda boleh tukarlah subtitle yang baru. Okay, dan satu lagi untuk tambah background music. Okay, so macam tadi kena tambah layer, tapi kali ni kita tambah layer audio. Dan setelah anda cari lagu apa anda nak tambah, okay, simple saja, boleh drag and drop. Okay, ni dia punya file audio, drag and drop. Kita full screen. Assalamualaikum, apa khabar semua? Muzik ni agak kuat, so anda boleh adjust sama ada di sebelah kiri ni. Kalau di kiri ni, anda akan adjust ke semua layer ini, ataupun kalau nak adjust untuk lagu ini saja, boleh tekan di sini dan okay, separuhkan dia and then test. Assalamualaikum, apa khabar semua? Itu saja, just a basic tutorial untuk Vegas ni. Dan Aizat rasa sekadar untuk buat assignment dan sebagainya dah memadai. Kalau anda nak belajar dengan lebih advance, banyak
tutorial di YouTube dan anda boleh explore dengan sendiri. Dan apabila semuanya dah siap, jangan lupa bila buat projek, save projek file anda, dan untuk jadikan dia sebagai video anda perlu render. Saya rasa itu saja. Next kita akan move kepada Photoshop. So ini Photoshop, kita akan create file baru. Kat sini ada file-file yang anda pernah buat sebelum ni. So Aizat akan create new. Size anda boleh pilih, ada banyak size. Kita akan ambil size A4 lah, kita nak buat poster. So tekan OK. Anda dah dapat anda punya kertas A4 kosong ni. Seperti Aizat cakap, projek multimedia apapun mostly akan ada layer, dan layer anda di sebelah bawah kanan ni. So Photoshop ni sebenarnya banyak benda yang anda boleh buat. Sebagai satu contoh, Aizat nak ambil, kita nak buang background untuk kita punya poster ni. So kita akan klik open. Kat desktop Aizat dah ada sampel gambar, iaitu kita akan pakai gambar ini. So dan kita nak buang background, anda boleh saja tekan magic wand. First kita akan unlock ni sebagai layer. So klik wand, tekan shift untuk tambah, tekan shift untuk tambah. Kita akan select background yang kita akan buang, dan boleh tekan delete. Dan kalau nak tahu sama ada gambar ni betul-betul dah buang ke tidak background, kita tambah layer baru kat bawah ni, dan kita pilih layer kosong tersebut, dan kita isikan dengan cat warna hijau. So nampaknya ada lagi titik-titik ni yang belum hilang. So kita akan ambil pemadam ataupun tekan E, kita besarkan dan drag mouse ke kanan. So dah jadi pemadam. Ini sebab Aizat terpadam bahagian layer hijau tersebut. So kita Ctrl Z balik dan pilih layer gambar tadi, dan boleh padam saja. Make sure kawalan cursor anda tu betul. So anda boleh buat secara detail lah. Ini pun akan mengambil sedikit masa, bergantung kepada kemas mana anda nak gambar anda. So yang ni Aizat boleh saja ambil selection tool ni, ambil semua, copy, Ctrl C dan paste kepada layer satu lagi. Kenapa dia tak ambil layer hijau ni? Sebab tadi Aizat ambil layer yang gambar ni saja. Kalau Aizat klik kat bawah ni, ambil kotak ni, tekan copy dan juga paste, dia akan ambil hijau tu. Make sure pilih layer yang betul. So akan pakai gambar ni. Kita boleh resize. Make sure tekan shift untuk maintain aspect ratio. Kalau anda tak tekan shift, dia akan jadi macam ni bila anda resize. So make sure tekan shift. So tekan V nak adjust nak letak di mana. Dan untuk tambah teks, tambah huruf, ambil yang ni dan anda boleh tambah, dan boleh pilih warna di atas ni. Kita nak warna hitam, dan kita boleh adjust dia punya size 40. So tekan V untuk adjust lagi. Dan kalau anda nak tambah efek, anda boleh pergi ke layer teks ini, right click dan blending option. Anda boleh tambah seperti drop shadow, sama stroke. Stroke ni adalah garisan luar dia. Kita tambah stroke warna biru. Kecilkan sikit. Alright, banyak lagi efek yang anda boleh tengok. Dan antara kelebihan Photoshop lagi, dalam teks ni anda boleh install pelbagai font. Nak cari font simple saja. Anda boleh just saja Google font. Contohnya website ni Font Space. Anda boleh cari font apa yang anda nak, yang berkenaan dengan cita rasa anda dan projek anda. Ada yang percuma, ada yang berbayar, tetapi yang percuma pun sudah memadai. Dan selain daripada font, anda juga boleh ambil
template yang korang dah pernah buat dan anda hanya perlu modify sahaja. Okay, contohnya website Freepik ni. So banyak template yang anda boleh guna dan modify. Okay, contohnya anda nak mencari tentang menu. Okay, so anda boleh tengok banyak template menu. Bila anda download, anda boleh tukar dan modify ikut sesuka hati anda. So kat sini contohnya Aizat dah download template poster untuk COVID. So Aizat buka sahaja filenya. Okay, kalau ada keluar masalah ni, maksudnya font yang digunakan dalam poster original ni tak ada dalam komputer Aizat. So boleh tekan don't resolve saja. So boleh modify macam tadi. Okay, layer ni Aizat nak copy kepada layer tadi. So tekan duplicate layer. Okay, kita destination kita tukar kepada benda tadi. Okay, so macam ni. Okay, orang ni kita akan buang. So kita perlu carilah. Okay, so image ni kita tak nak tengok dia, buang mata ni. So nak tambah Aizat. Okay, Aizat nak buang bawah ni, boleh saja ambil kotak ni, kita highlight dan kita delete. Okay, untuk sini anda boleh saja edit terus. Test. So inilah contoh simple lah Photoshop ni. Dan antara kebaikan Photoshop ni, kalau anda start ke nak ingin belajar benda yang baru ke, terdapat banyak sangat tutorial kat YouTube dalam English ke bahasa Melayu ke, sebab dia memang program ataupun application yang standard untuk edit gambar. Okey, sekali lagi Aizat nak pesan, Aizat bukanlah profesional dalam edit video atau gambar ni. Aizat sendiri pun belajar melalui YouTube, belajar sendiri. Dan sebelum Aizat ada PC untuk edit gambar dan video ni, seperti anda, Aizat ada laptop saja. Ini pun sudah memadai untuk membuat Photoshop. Dan untuk edit video bergantunglah kepada anda punya hardware dalam laptop ni. Assalamualaikum and good evening everyone. Welcome to my Health Weekly Live tonight from the studio. This week we'll be talking about cow's milk protein allergy, which is commonly known for the This is special formulas which are needed when the symptoms don't improve. I hope that it answers your questions, and I think we are receiving a call from our audience now. Hello there, can I have your name and question? Hello, I'm Akmal from Sabah. I also have a child with cow's milk protein allergy. So I would like to ask Madam Atika, is there a possibility to recover from? Kau tak bertenaga ni. Cuba ni. What are you doing? You should be thankful. I just saved your life. This analysis was conducted by the European Food Safety Authority in 2009. A normal bread has an average of 136 micrograms of acrylamide. What does this mean to us Malaysians? We really like our fried foods, donuts, curry puffs, fried chicken, french fries, you name it. Food is one of the pleasures of life. But remember, eat to nourish your body.
You should be thankful because I just saved yourself. Are you saying if I eat no episode? Hi, my name is Aman. My name is Aizat. Welcome to ISN. Let's go inside. Working attire and rules while doing our internship at National Sports Institute of Malaysia. We were brought to Sports Nutrition Center where we spent our 2 months of internship. There were 13 officers and 4 practical students from other universities. Presentation skills and learn how to communicate with others. Yes, we've had lots of work and presentations. We've read journals at ISN more than we did 2 years at USM. Coming early and staying late was common, but we enjoy every single moment of our internship. The experience that we get could not be obtained from anywhere else. The officers were really nice and we treat each other like best friends. We got to see our national athletes train and even got to meet some of the most famous ones. Despite the internship lasting only 8 weeks, it was the best 8 weeks of our lives. Okay, agak sakit tengkok lah nak cakap macam ni. So, apa kata anda pindah ke sini? Okay, so kita sambung. So, untuk edit video ni sebenarnya Aizat dah start dari sekolah menengah just untuk suka-suka, dan untuk edit gambar actually Aizat start daripada third year. Okay, berpunca daripada roommate Aizat lah yang pandai gunakan Photoshop. Jadi, Aizat mengambil peluang tersebut untuk belajar sendiri Photoshop dan juga minta bimbingan dia, dan juga macam saya cakap tadi, tengok banyak tutorial di YouTube. Dan sebelum Aizat ada PC untuk edit video dan gambar ni, seperti anda, Aizat hanya menggunakan laptop. Segala assignment, video, gambar, esei, PowerPoint, hiburan, video semua di sini saja. Inilah hidup dan mati seorang student. Tapi sebab Aizat nak buat YouTube video dan juga laptop Aizat dah berada di penghujung hayat, terpaksa upgrade kepada PC yang lebih powerful dari segi hardware. Dan untuk edit video, Vegas Pro bukanlah salah satunya program yang ada, dan Aizat pun tak recommend untuk semua orang. Okay, untuk yang nak lebih advance, ada je program seperti Final Cut Pro dan Adobe After Effects, ataupun yang lebih simple seperti Filmora yang lebih mudah dan tidak memerlukan hardware yang tinggi. Tetapi please jangan buat video assignment pakai Powtoon please. Tetapi untuk edit gambar, Aizat sangat recommend untuk anda belajar Photoshop. Okay, pada permulaannya maybe agak limited dasarkan dengan kemahiran anda, tapi lebih banyak anda belajar, lebih banyak benda yang anda boleh buat dan lebih kompleks, dan anda punya hasil pun akan lebih cantik. Dan belajar edit video dan gambar ini bukan sahaja memberikan manfaat untuk anda dari segi membuat assignment dan juga menjadi AJK program, tetapi kemahiran yang anda belajar ini anda boleh gunakan dalam pekerjaan dan anda boleh letak dalam resume. Okay, di samping itu, Dr. Hafzan juga ada minta Aizat untuk cerita sikit macam mana Aizat boleh mencuburi dalam bidang fitness ni. Macam mana seorang student nutrition boleh masuk ke bidang fitness. Okay, sebenarnya ini adalah something yang memang Aizat dah lama nak buat. Memang Aizat masuk degree dalam nutrition sebab niat Aizat adalah untuk membantu orang lain dari segi kecergasan. Tetapi apabila sebut tentang kecergasan ataupun fitness, dia merangkumi pemakanan, senaman dan lain-lain. Jadi di samping belajar degree dalam nutrition, Aizat juga mengambil masa lapang yang ada untuk mempelajari tentang aspek fitness yang lain seperti senaman. Okay, tak adalah kata setiap kali masa lapang baca jurnal ke apa, tapi Aizat cuba isi dengan perkara yang berfaedah lah. Dan apa yang Aizat buat, Aizat make sure dia boleh memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam kecergasan ataupun fitness, sebab itu memang matlamat Aizat selepas degree. Memang itu yang apa Aizat nak buat. Sebagai contoh, pada penghujung second year untuk community service, Aizat minta di ISN, Institut Sukan Negara, walaupun berada di KL, tak ada allowance dan
rumah Abang Aizat pun agak jauh, ada tetapi di Puchong. Okay, untuk memberi anda gambaran, untuk pergi ke kerja mengambil masa 1 jam. Okay, ini termasuk drive, naik LRT dan berjalan dari stesen LRT ke Institut Sukan Negara. Dan pada waktu balik campur dengan jam, jadi 1.5 jam. Tetapi itu adalah something yang memang Aizat minat. Memang nak belajar tentang sports nutrition, so Aizat sanggup berkorban dari aspek itu. Dan memang betul banyak benda yang Aizat belajar walaupun hanya 2 bulan, tetapi sangat bermanfaat, dan Aizat sangat mengesyorkan untuk anda intern di situ kalau berpeluang dan berminat. Okay, selain itu Aizat juga akan gunakan peluang apa yang ada di USM, contohnya menjadi research subject untuk student sports science. Walaupun menjadi subjek sahaja, tetapi at least Aizat belajar something. Okay, kalau Aizat stay kepada nutrition sahaja, memang Aizat takkan belajar tentang semua benda tersebut. Dan Aizat pesan juga untuk aktif join dalam pelbagai program yang universiti sediakan. Contoh untuk USM, Aizat join Siswapreneur at Sports, okay, modul fitness dan gym management. Okay, memang program yang agak panjang, tak silap Aizat 6 bulan ataupun setahun kot, tetapi di situ memang banyaklah belajar. Contohnya dari program tersebut juga dia memberikan peluang untuk mendapat sijil level 1 group fitness instructor dan level 1 personal trainer. Tapi untuk level 1 personal trainer tu Aizat tak dapat ambil sebab ada program lain yang lebih best. Dan di samping program ataupun kursus yang di-offer oleh universiti, Aizat juga mencari kursus di luar, contohnya level 1 sports massage yang dianjurkan oleh Ummah Fitness Center, gym yang agak berdekatan dengan USM tu. Okay, walaupun memang lari jauh seorang student nutrition nak belajar tentang sports massage, tapi disebabkan itu minat Aizat ambil juga walaupun terpaksa mengeluarkan duit lah. Okay, dan untuk penghujung tahun ketiga untuk food service, first choice Aizat adalah ambil di Herbalife di KL. Okey, sekali lagi walaupun jauh, tapi sebab something yang Aizat nak belajar, something yang Aizat minat, Aizat ambil juga. Terdapat 3 pelajar yang telah dipilih, tetapi disebabkan masalah teknikal yang last minute, hanya 1 orang saja yang boleh pergi. Jadi 2 orang kami tak dapat pergi, termasuk Aizat. So kami minta practical food service di Ummah Fitness Center. Okay, walaupun dia sebuah gym, tetapi dia juga mempunyai kafe yang kecil yang akan baru dibuka. So kami intern tu memang dikerah lah, sebab restoran yang baru nak buka, kafe yang baru nak dibuka, memang segala tenaga kepakaran, ilmu apa saja yang pelajar intern ni ada akan digunakan dan dikerah. Tapi walaupun penat mana pun, dia membuka peluang yang baru untuk Aizat selain intern di kafe, sebab ada kemahiran dalam fitness dan juga macam Aizat cakap tadi, sports massage tersebut. Aizat juga mengambil peluang untuk membuat coaching dan juga sports massage under Ummah Fitness Center walaupun still intern. Dan di samping itu berkenalan juga dengan orang-orang gym, bersembang dan serba sedikit belajar tentang culture fitness ni. Dan salah seorang yang Aizat berkenalan adalah Coach Fahmi. Dan Coach Fahmi ni sering melakukan program kurus ataupun program kecergasan di gym tersebut. Dan apabila kami berkenalan, dia tahu yang Aizat ni student nutrition tetapi mempunyai minat dan sedikit ilmu dalam fitness. So beliau ambil Aizat untuk menjadi sebagai dia punya assistant coach pada ketika itu. Walaupun still adalah intern, Aizat cuba bahagikan masa sebaiknya. So first tu memang Aizat duduk di tepi dan belajar dahululah daripada Coach Fahmi. Coach Fahmi pun cuba guide Aizat untuk menjadi seorang coach. Dan selepas intern pun Aizat continue bekerja part time dengan Coach Fahmi. Okay, nama company-nya, nama program ketika itu adalah My Fitness Buddy, tapi sekarang dikenali sebagai Fit Synergy. Dan juga still continue dengan part time sports massage di Ummah Fitness Center. Tapi nasib baiklah time 4th year banyak sedikit masa lapang, just fokus untuk FYP saja. So pada waktu petang tu lah yang akan ada program dengan Coach Fahmi. Okay, lama kelamaan setelah mempelajari daripada Coach Fahmi, Aizat pun telah lebih yakin dan slow and steady membina perwatakan seorang coach lah.
Okay, dah belajar cara nak membimbing orang, nak guide orang, cara nak ajar orang. So banyak ilmu yang Aizat belajar daripada Coach Fahmi. So memang continue untuk bekerja under dia lah. Even sampai ke COVID pun masih continue. Okay, program secara fizikal terpaksa dibatalkan, jadi ada buat online lah. Even balik rumah pun program diteruskan secara online. Dan sampai sekarang pun Aizat still under Fit Synergy, tapi mostly sekarang handle dari segi pemakanan dan juga kelas online lah. Okay, dan bercakap tentang final year project, macam Aizat cakap tadi, apa yang anda buat, make sure buat ikut minat anda dan buat apa yang boleh memberi manfaat untuk anda. So untuk final year project, tajuk Aizat adalah The Relationship Between Body Dissatisfaction and Eating Disorder Among Gymnasium Users in Kota Baru, Kelantan. Okay, topik pun berkenaan dengan fitness. Okay, walaupun FYP tu telah menggunakan banyak tenaga, banyak wang, Aizat terpaksa pergi ke gym sini, gym sana, semua di sekitar Kota Baru, semuanya sendiri. Tetapi disebabkan something yang Aizat minat, Aizat rasa tak penat pun, rasa best, rasa macam worth it. Dan nasib baik Alhamdulillah, sewaktu COVID melanda, sewaktu lockdown pun dah selesai fasa collect data. So just fokus kepada analisis je lah sewaktu quarantine. Walaupun berada di rumah, walaupun still buat FYP di rumah, Aizat still under Fit Synergy, still jaga pemakanan, still buat kelas nutrition online, dan juga ada juga aspek senaman secara online. Okay, kita buat live ataupun buat video. So Alhamdulillah, degree berjaya dihabiskan. So apa sekarang? Okay, sekarang Aizat pun still under Fit Synergy kalau ada program, kalau diperlukan. Dan sekarang Aizat juga join program Bukan Soal Kurus 2 under Kevin Zahari dan juga tim-timnya. Dan ada juga buat personal trainer ataupun coaching di gym. Tetapi disebabkan akan ada PKP on and off, so itu pun tidak tetap. So mostly sekarang adalah online lah. Lagipun industri fitness ni antara yang terjejas lah dengan COVID. Okay, contohnya nak buat sport massage pun tak boleh, nak buat personal training secara fizikal pun tak boleh. So mostly dah bertukar kepada online buat masa sekarang. Dan sebab itu juga Aizat buat channel YouTube ni untuk memberikan konten yang bermanfaat dan berkualiti secara percuma untuk orang ramai. Okay, target Aizat yang besar adalah untuk menyihatkan rakyat Malaysia, untuk mengurangkan kadar obesiti, overweight. Sebab Aizat sendiri pernah overweight dan transformasi Aizat ke tahap ini sangatlah positif. Sebab itu Aizat nak share positivity ini kepada semua orang. Memang jauh beza siang dan malam, perbezaan antara yang tak sihat, tak aktif, tak jaga pemakanan kepada gaya hidup yang lebih sihat memang transform 100%. Okey, itu sahaja video untuk kali ini. Ini video yang telah di-request oleh Dr. Hafzan just untuk explain macam mana Aizat edit video, edit gambar dan juga macam mana Aizat boleh menceburi dalam fitness ni. Okay, minta maaf kalau ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Macam saya cakap tadi, Aizat bukanlah profesional dan bukanlah seorang cikgu multimedia. Okay, daripada cerita Aizat tadi pun tak adalah terlalu inspirational. Okay, apa yang ada, apa yang positif, apa pengajaran yang anda boleh ambillah. Okay, ingat masa lapang apa yang anda ada, walaupun anda seorang student ke, dah lepas student ke, gunakan masa itu untuk follow your passion, follow your dream. Okay, walaupun anda seorang student pemakanan, tak bermakna anda tidak boleh mempelajari lagi tentang perkara lain. Okay, tahu apa yang anda akan buat selepas degree. Contohnya anda tak berminat pun jadi seorang dietetik, anda niat untuk lepas degree anda nak buka kedai bakery. So tak ada masalah, anda boleh belajar. Okay, anda boleh gunakan dapur di USM tu, dan juga anda boleh follow program-program keusahawanan yang banyak dianjurkan. So apa pun jangan tunggu benda itu dihidangkan di depan anda. Anda perlu mencari juga, anda perlu letakkan effort kepada apa yang anda percaya, kepada apa yang anda minat. Okay, itu saja untuk kali ini. Semoga dapat memberi manfaat dan serba sedikit membantu anda lah. Okay, semua kita berjumpa lagi. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hazan kerana beliau jugalah Aizat dapat join program BSK2 ni. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian.